أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau Ikhwaniyah SMTD, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, dibaginya kita peluang lagi untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Selain daripada semayang, selain daripada ibadah-ibadah yang lain, yang paling afdal ialah hadir dalam majlis ilmu. Majlis yang paling baik ialah majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dibekalkan dengan ilmu yang memberi manfaat, yang dapat kita amalkan bersama-sama dalam hidup kita, supaya selamat kita dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah bagi peluang kita lagi untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita, supaya apa yang kita buat tu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Alhamdulillah, kita dah sampai penghujung kitab yang kita baca ni, Anak Kunci Syurga. Ya, maknanya syurga tu anak kunci dah ada, tinggal nak buka sikit je, nak terbuka syurga. Ya, maknanya ilmu untuk kita masuk dalam syurga udah nak habis. Kita dah masuk dalam bab tasawuf. Mula-mula dulu kita belajar bab tauhid, lepas itu bab fiqh, bab sembahyang, puasa dan sebagainya. Sekarang ni kita masuk dalam bidang tasawuf. Ketiga-tiga ilmu inilah yang terkandung dalam ajaran Islam. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid kita artinya mengenal Tuhan.
mengenal Tuhan, sifat-sifatnya, kesempurnaannya, kekuasaannya dan sebagainya. Kemudian kita belajar fiqh. Fiqh itu artinya apa? Perkara-perkara yang wajib kita lakukan, wajib kita buat dan wajib kita tinggalkan, itu fiqh. Bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji dan sebagainya. Itu namanya fiqh. Fiqh itu ada 4 bahagian. Yang pertama dipanggil ibadah. Yang kedua dipanggil muamalah. Apa muamalah? Hubungan sesama manusia, kemasyarakatan. Itu namanya muamalah. Sewa menyewa, jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam, itu muamalah namanya. Yang ketiga munakahah. Munakahah artinya apa? Artinya kekeluargaan, nikah kahwin, cerai berai, talak dan sebagainya. Ya, yang keempat jinayah. Jinayah itu artinya kenegaraan. Kalau kamu curi apa hukumnya? Kalau kamu merampok apa hukumnya? Kalau kamu minum arak apa hukumnya? Itu namanya jinayah. Itu semua terkandung dalam hukum fiqh. Kemudian yang ketiga tasawuf. Tasawuf itu ilmu mengenal hati. Ilmu mengenal sifat-sifat yang dipuji dan mengenal sifat-sifat yang dikeji. Ini kita sedang belajar ni. Mengenal nafsu, mengenal sifat mahmudah, sifat mazmumah dan sebagainya. Ketiga-tiga ilmu inilah yang terkandung dalam ajaran Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ketiga-tiga ilmu ini hendaklah kita amalkan serentak. Tahu arti serentak tak? Dalam masa yang sama. Mesti tiga-tiga ni. Belajarnya tak apa. Ujung kitab ni kita belajar buat tasawuf. Sebelum itu kita belajar tauhid. Kemudian kita belajar fiqh. Belajar tak apa boleh diasing-asingkan. Boleh dipisah-pisahkan. Tapi mengamalkannya mesti serentak. Dalam satu masa mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, mesti ada tasawuf. Kita semayang pagi tadi, subuh. Yang pertama tauhid yang nak betul. Kalau tak kena Tuhan, atau kita menyembah lain daripada Tuhan, tak terima ya. Tak sah. Yang kedua, fiqhnya nak betul. Bacaannya nak betul. Dah kita baca dah, dah kita bicara benar dah. Bacaannya nak betul, gerak-gerinya nak betul. Jangan melakukan perkara yang membatalkannya. Itu fiqh. Kemudian masa semayang tadi mesti ada tasawuf. Kita semayang mesti apa? Mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu tasawuf. Jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur dan sebagainya. Ketiga-tiga itu mesti diamalkan serentak. Faham arti serentak tak? Apa arti serentak? Bukan orang Melayu ni. Apa arti serentak? Sekali, at the same time, kata orang putih. Belajarnya tak apa. Boleh dipisah-pisahkan. Hari ni kita belajar tasawuf, besok belajar tauhid, lusa belajar fiqh. Tak apa. Tapi nak amalkan mesti serentak. Jadi sekarang ni kita tengah belajar ilmu tasawuf. Penghujung kitab ni ya. Nombor berapa kita nak baca pagi ni? Yang ketiga. Nombor 4. 191. Sana 193, 191 pandai. Mana Ian tak? Tak 192 pula. Satu 192. Nombor berapa? Nombor 10. Nombor 10 lah. Dan setengah daripadanya ingat akan mati. Yang tu? Mahabbah. Mahabbah bukan 192. 191. Nombor 8. Mahabbah. Ya. Dan setengah daripadanya kasih akan Allah Ta'ala. Yang tu? Okey. Nombor 8 ya. Yang ada rumi tak ada nombor. Jawi tak ada nombor.
Ya. Jadi dan setengah daripadanya kita masih membicarakan tentang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang mesti ada pada kita. Ya, bermula dari apa? Bermula daripada taubat. Nombor satunya apa? Taubat. Ya tak? Nombor duanya takut kepada Allah Ta'ala. Nombor tiganya zuhud. Itulah kita bicara dulu ya. Nombor empatnya sabar. Orang Melayu kata apa? Sabar. Nombor empat. Nombor limanya syukur. Kenapa nak syukur? Apa tu syukur? Terima kasih. Nombor enam ikhlas. Mata-mata kerana Allah. Nombor tujuh, ini dah kita baca belakang ni. Ini saja ulangan je pagi ni. Nombor tujuh, tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Apa saja perbuatan kita, kita serah kepada Allah Ta'ala. Itu namanya tawakal. Nombor 8 ni nak baca pagi ni. 8, 9, 10, ada 3 lagi. Lepas tu tamat lagi tak betul ni. Sudah masuk syurga lah kita. Patutnya dah. Sudah tamat diamalkan. Ilmu dah ada. Pengetahuannya dah ada. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Balasannya apa lain? Syurga lah. Ini janji Allah Ta'ala. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, surah Al-Baqarah ayat 82. Wallazina amanu, dan mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Ndak ke tanda. Sekali lagi, ndak ke tanda. Ada nak masuk syurga dua je syaratnya. Beriman dan beramal soleh. Senang ke susah nak masuk syurga? Sikit ke banyak syaratnya? Sikit benar. Beriman dan beramal soleh, dapatlah syurga. Senang ke susah? Sudah tak wani jawab. Senang ke susah nak masuk syurga? Senang. Dua aja. Beriman dan beramal soleh. Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu ya. Kalau betul-betul beriman, Allah tu nengok aja tak pernah tak nampak, berani ke nak nyemur kain ke tang dada. Tapi ada dah orang berani lagi? Ada juga. Jadi maknanya bukan senang tu. Satu orang tu. Ya. Kalau betul-betul Tuhan tu nampak aja, berani ke nak ngambil nombor ekor hujung minggu. Tapi ada dah orang ngambil nombor ekor? Ada. Berani ke nak mencuri nyong? Berani ke nak mencuri kelapa sawit? Ya. Berani ke nak minum arak? Nyebutnya senang, tapi nak mengamalkan bukan senang ya. Begitu amal soleh. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Ya, amal soleh. Apa saja kena ikut cara Islam. Kalau lain tak terima Tuhan. Semayang cara Islam. Sedang orang kafir tu semayang ke tak? Orang kafir semayang tak? Semayang. Tahu dekat ini ada tempat semayang ada tak? Boleh ke semayang cara damai tu? Tak boleh. Mesti cara Islam. Mesti bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat. Baru terima Tuhan. Kalau tak terima, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, pergaulan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, penuri kenara cara Islam, apa saja. Whatever you do must be in accordance to with the teachings of Islam. Tak faham-faham tidak kan? Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Kalau tak, Tuhan tak terima. Mana tahu tak terima? Allah dah khabar. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, semayang tak nak ikut Islam,
puasa tak nak ikut Islam, pakaian tak nak ikut Islam, akhlak tak nak ikut Islam, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tak terima Tuhan, reject. Tak reject. Tolak. Wa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya, rugi di akhirat tu. Kerana Tuhan tak terima sembahyang yang Tuhan tak terima, puasa yang Tuhan tak terima, zakat yang Tuhan tak terima, kerana tak ikut Islam. Sedekah yang Tuhan tak terima. Rugilah. Orang rugi ke mana? Orang rugi ke mana? Neraka lah. Siapa yang tak angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Siapa yang tak neraka? Jadi jangan buat apa saja selain bercara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Kenuri kenara ikut cara Islam. Ya, ini bila kenuri kahwin tu, ada pula deng ikut Islam ke tu? Ikut Islam ke? Ada muzik. Selamat pengantin baru, selamat bahagia. Ikut Islam ke tu? Ikut Islam ke tu? Ada? Jangan mengatakan selamat. Masuk neraka selamat ke? Jadi apa saja kena ikut cara Islam. Dan sebagainya. Apa sajalah. Contoh banyak orang kena belakang orang. Pakaian tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Akhlak tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Perjuangan tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Apa saja mesti ikut cara Islam. Alright, itu dia. Yang ke-8 ketika baca kitab. Itu mukadimah baru tu. Ya, mesti ikut cara Islam. Betul tak terima Tuhan. Mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, mesti ada tasawuf. Ketika Tuhan tak terima ya, kerana tak ikut cara Islam. Tengok kitab yang ke-8. Dan setengah daripadanya kasih akan Allah Ta'ala. Kasih tidak akan Tuhan. Siapa tak kasih akan Tuhan angkat tangan. Siapa marah akan Tuhan angkat tangan. Siapa benci akan Tuhan angkat tangan. Kita mesti ada kasih kan Allah Ta'ala. Ya, bahasa tasawufnya mahabbah. Mahabbah. Ya. Boleh juga sebut muhibbah, tak apa, boleh. Muhibbah pun boleh, mahabbah pun boleh. Artinya kasihkan Allah Ta'ala. Kerana Tuhan lah. Kerana kasihkan Tuhan lah kita mengaji pagi ni. Kerana kasihkan Tuhan lah kita sembahyang subuh pagi tadi. Kerana kasihkan Tuhan lah kita menutup aurat. Apa berarti kasihkan Tuhan? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan larang. Itu kasihkan Tuhan itu ya. Dengan penuh hati. Orang kasih itu dengan hati sekali. Dia buat itu seronok, gembira nak melakukannya. Bukan cara terpaksa, itu bukan kasih namanya, itu terpaksa. Ini kita sembahyang tadi, paksa ke tak? Ada siapa-siapa mawak pedang, kamu tak sembahyang, pancung kepala ada. Jadi sembahyang tadi untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa? Kerana kasihkan Allah. Ngaji kejap ni, ada orang gerak di rumah. Mak kenapa kamu tak datang pagi ni, siap tembak ada. Jadi ngapa datang? Mengapa tuan-tuan dan puan datang pagi ni? Kerana kasihkan Allah Ta'ala. Itu dia. Kerana firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu, dan mereka-mereka yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat kasih mereka itu kepada Allah Ta'ala. Dan mereka yang beriman, mereka itu lebih bersungguh, ya, lebih bersangatlah, asyiddah tu artinya sangat penuh, kasih penuh. Ya. Semua ingatkan Allah ya, makan ingatkan Allah, minum ingatkan Allah, pakaian ingatkan Allah, berjalan ingatkan Allah, tidur ingatkan Allah, baring ingatkan Allah, kahwin ingatkan Allah. Ya, bergaul suami isteri ingatkan Allah belaka. Itu dia sangat kasihkan Allah Ta'ala. Ya. Asyaddu hubban lillah, bersangatan kasih dia akan Allah Ta'ala. Ya, surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi apa saja kita buat semua kerana Allah. Ngapa kita berzakat? Kasihkan Allah Ta'ala. Ngapa kita sembahyang? Kasihkan Allah Ta'ala. Ngapa kita puasa Ramadan? Sekali dekat Ramadan aja. Ngapa kita puasa bulan Ramadan?
Kerana kasihkan Allah Ta'ala. Puasa ni kalau kita tak puasa orang tahu ke dah. Kalau kita tak puasa hari itu orang tahu dah. Tak tahu. Mana tahu orang? Kita makan di rumah. Orang tahu tak? Tapi siapa yang tahu? Allah tahu. Allah nampak. Kalau dia kasihkan Allah, dia tak akan tuang puasa. Kecuali ada uzur. Itu lain cerita. Ini kalau tak ada uzur, dia tetap akan puasa bulan Ramadan. Kerana hukumnya wajib. Tapi ada tak orang tak puasa? Ada tak geng plastik hitam? Tahu apa geng plastik hitam? Kumpulan plastik hitam. Beli barang minum tu letak plastik hitam, letak atas motor. Bila orang tak ada, insyaAllah. Kenapa? Kerana tak kasihkan Allah. Kalau dia kasihkan Allah, dia buat. Itu dia seorang je yang tahu. Orang lain tak tahu. Kalau dia tak puasa pun tak tahu. Tapi Allah tahu. Kerana dia kasihkan Allah. Tak berani dia nak dia mendatangkan kemurkaan Allah. Tak berani dia. Kerana kasihkan Allah. Itu orang yang beriman betul-betul. Syaratnya beriman. Nak yakin Allah tu ada. Udahlah ada. Nak yakin Allah tu nampak aja. Nak yakin betul-betul Allah tu dengar aja. Allah dengar ke tak? Saya bercakap ni Allah dengar tak? Dengar. Hati kalau kita sedar Allah tu dengar aja, berani ke nak ngumpat? Berani ke nak ngumpat orang? Saya berani ke nak ngumpat pian? Pian tu tak guna anu. Dia bukan dengar, dia tak ada sini. Dia dah balik puluh 3. Ngumpat pian je. Anu. Tak guna je pian tu. Anu. Dia tak dengar. Tapi siapa dengar? Allah dengar. Kalau dia betul kasihkan Allah, tak berani nak ngumpat orang. Ini dah anu. Timah tu anu. Bukan timah ni ya, tempat lain. Minah tu anu. Etun tu anu. Enak tu anu. Itu saja. Kenapa saya bagi contoh perempuan semua ni? Kenapa? Kerana mengumpat tu masyhur di kalangan perempuan. Lelaki ni ngumpat juga. Tapi tak nampak sekarang ni boleh dah ngumpat. Boleh ke tak boleh ngumpat sekarang ni? Boleh. Tak boleh cakap pun boleh ngumpat tak? Boleh tak ngumpat dengan tulisan? Di mana? Dalam Facebook. Buka Facebook tu. Ya Allah. Ngumpat Najib. Ngumpat Muhyiddin Yassin. Ada tak ada orang itu. Padahal Tuhan tahu dah. Tahu. Jadi kalau tahu sedar Tuhan tahu, tak ada ngumpat dah. Ada yang jawab aja ye pun kata. Yang ye tu lah ngumpat. Yang tak ye tu belanya. Yang tak ye tu apa? Dusta. Sekali lagi. Yang ye tu namanya apa? Ngumpat. Menceritakan hal seseorang tu. Yang kalau dia dengar dia marah. Itu namanya ngumpat. Saya cerita hal pian. Kalau dia dengar saya bercakap tu dia marah. Itu namanya ngumpat, tahu. Atas benda tu ya. Ya pun pian tu benda ni. Betul. Itulah namanya ngumpat. Kalau tak ya namanya apa? Dusta. Sekali lagi, kalau tak ya apa keluarnya? Dusta. Nak mana? Nak ngumpat ke nak dusta? Mana nak? Dua-dua tak nak. Kena dua-dua tu berdosa belakang ya. Itu dia. Nak faham itu? Jadi kalau betul-betul dia beriman dengan Allah, sedar Allah tu dengar aja, tak berani nak ngumpat. Tak berani nak mencarut. Tak berani nak nengkin suami. Lari ada tak orang menengkin suaminya? Bukan perempuan ni, orang lain. Ada tak? Abang Allah. Padahal Allah dengar ke tak? Allah nampak ke tak? Nampak betul. Tapi kalau dia kasihkan Allah, tak berani. Tak berani derhaka, tak berani zalim kepada isteri. Kamar ada makan, dia aja kena, hati kena. Orang sini pun kena juga. Tak berani zalim terhadap isteri. Dan sebagainya. Itu kalau dia betul-betul kasihkan Allah Ta'ala. Ya. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhibullah lima yarfa ya
bima yarfadukum bihi min ni'mah. Min na'ami. Ya, artinya kasih oleh kamu akan Allah kerana barang yang memberi ia akan kamu daripada segala nikmatnya. Orang yang kasih kerana Allah, kerana apa? Kerana nikmat yang banyak benar Allah bagi pada kita. Ada berapa nikmat Allah, tuan-tuan dan puan-puan? Banyak aja, itu jawabnya. Ada berapa nikmat Allah? Tak terkira banyaknya, itu yang betul. Mana dia orang tadi? Ni pandai. Tak terkira banyak. Saya bilang nikmat Allah. Cuba bilang nikmat yang ada dalam surau. Jadilah. Dalam surau, tengok. Ada tak nikmat Allah? Apa? Saya bilang apa yang ada? Ada kipas angin. Nikmat ada tu? Ada lantai tu berkapet. Nikmat ada? Nikmat tu? Telinga tuan-tuan dan perempuan boleh dengar ke tak kejap ni? Boleh dengar tak? Nikmat tu. Mata boleh nampak walaupun balap je. Ni balap ni tak terang saya ya. Tapi nampak tak? Nampak. Nikmat tu. Lagi apa? Lagi apa nikmat? Boleh bernafas. Lagi? Kaki boleh berjalan. Boleh duduk sila. Boleh belunjur. Tu mana? Boleh kira ke? Tak boleh kira. Ada tingkap, angin boleh masuk. Ada kitab boleh baca. Lagi apa? Ada lidah boleh bercakap. Semua nikmat tu tak terkira banyaknya. Allah dah kabul Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Ya. Sekiranya kamu nak bilang nikmat Allah ni saya tiada terkira oleh kamu. Itu hebatnya nikmat Allah lah ya. Tak terkira, tak lalu ngiranya. Banyak benar. Bukan 1 juta. Lebih dari 1 juta lagi. Tak terkira oleh kamu. Yang boleh kira siapa? Allah ni. Kita tak boleh. Jadi patut syukur ke tak dengan nikmat Allah? Bersyukur ke tak dengan nikmat Allah? Ya, dengan nikmat yang dibagi manusia pun kita patut syukur. Contohnya, syukurnya. Ini contoh saja. Bapa dengan anak. Ya, bapa tu pelihara anak tu dari kecil lagi, dibela elok, ya. Dimanja-manjakan, dibagi pakaian, dibagi makanan minum dan sebagainya. Kemudian disekolahkan sampai kanak-kanak itu besar. Jadi orang dewasa. Udah jadi orang dewasa, ya, udah ada kerja, pendapatan dah banyak. Tiba-tiba anak itu tak usahkan nak bantu balik mak bapaknya. Hubungi pun tak. Lebur tak ke mana perginya. Tak ada balik-balik. Apa yang kita gelar kepada anak itu? Apa kita gelar kepada anak itu? Anak derhaka. Tak mengenang jasa. Ya ke tak? Itu bapa dengan anak yang bantuannya terhad setakat anak tu berjaya je. Dah berjaya, bapa tak bantu lagi dah. Ya, dia dah bekerja, bapa bagi duit lagi dah? Tak ada. Bapa belikan pakaian ke? Tak. Ya, apa minta dah? Dia dah berpisah dengan bapaknya. Itu pun kita kata anak yang derhaka. Kerana tak mengenangkan jasa ibu dan bapa. Sedangkan Allah suruh pelihara mak bapak tu. Ya, Allah kata apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Surah Isra ya. Ini Isra Mi'raj ada ayat tu. Sekiranya salah seorang dari mereka atau kedua-dua mereka itu siapa itu? Ibu bapa kita ya. Dia mula-mula dipanggil wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu hendaklah kamu berlaku baik. Buat baik dengan orang tua tu. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Sekiranya salah seorang daripada mereka itu tua di bawah jagaan kamu, atau kedua-duanya tua di bawah jagaan kamu, fala taqul lahumā uff. Jangan kamu kata kepada kedua-dua mereka itu dengan perkataan uff. Uff tak boleh. Apa tu uff? Apa tu uff?
Artinya itu bantahan yang paling lembut. Cakap Arabnya cakap Melayunya itu paling lembut je. Kalau lagi kasar lagi tak boleh. Yang lembut pun tak boleh. Ya. Kalau kasar, orang tua ni. Lagi apa? Mak ni. Pampang kamu tahu. Itu kasar tak boleh. Ini boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Fala taqul lahumā uff. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada kedua mereka dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, karimah tu yang mulia. Mulia. Panggil mak tu. Mak, ayah. Ayah lah, abah lah, abah. Daddy, kalau nak daddy lah, daddy. Tak apa. Mak pun tak nak panggil mak, tak apa. Umi, boleh. Lagi apa? Ibu, boleh lagi. Tapi panggil dia tu. Karimah. Cakap kuat tak ngapa. Kerana ayah tu kalau dah tua, macam mana keadaannya? Pekak. Ini ayah ni tahulah. Sekarang dah pekak belum? Udah pekak ke belum sekarang ni? Udah pekak ke belum sekarang ni? Udah pekak. Tapi kalau bercakap dengan orang pekak, kuat boleh tak? Mestilah nak kuat, saya tak dengarnya je tak? Cakap kuat tak ngapa. Yang salah nengkin. Ada beza tak cakap kuat dengan nengkin? Ada beza tak? Mak, marilah makan. Itu cakap kuat ke nengkin? Cakap kuat. Berdosa ke tak? Tidak. Kita tak dengar maknya. Yang salah apa? Mak, tak nampak kau makanan dah siap. Marilah. Itu apa? Itu apa gelarnya? Nengkin. Yang salah apa? Nengkin. Ayah, dekatlah. Orang tua ni lambat. Itu nengkin. Itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Ini pula. Kalau nengkin lagi tak boleh. Hendaklah bercakap dengan kedua mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Itu mak dengan ayah. Kalau tidak kita derhaka kepada ibu bapa, macam kalau derhaka kepada ibu bapa, tak dapat masuk ke dalam syurga. Lebih-lebih kalau mak itu menyumpah anak itu, celakalah kamu, celakalah anak tu. Sebab itu mak-mak dengan anak-anak jangan sekali-kali mendoakan keburukan bagi mereka. Marah macam mana, jangan celaka kamu, celaka budak tu. Kadang-kadang mak tu dia geram tu, celaka hang. Celakalah budak tu. Bodoh hang, bodoh lagi. Gila hang, gila lagi. Macam mana gila? Kisah dada, sudahnya gila, tak sedar. Kerana mak tu kena cakap baik-baik untuk anak. Doakan baik-baik untuk anak. Ada anak ke tak? Jangan sekali-kali menyumpah anak, supaya dia tidak derhaka. Kalaulah dulu-dulu kita derhaka kepada ibu bapa kita, dulu-dulu mak bapak kita dah meninggal dunia, dah tak ada. Ada tak jalan keluarnya? Ada tak jalan penyelesaiannya? Ada ke tak ada? Apa jalannya? Doakan untuk kedua ibu bapa itu, doakan untuk mereka. Itu sebab lepas mayang doakan. Apa doanya? Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah aku di atas segala dosa-dosa aku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmatilah mereka seperti mereka mengasihi aku semasa kecil dulu. Itu kalau seorang. Kalau jadi itu imam, kalau pian dia jadi imam, jangan Allah maghfirli, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan di atas dosa kesalahan-kesalahan kami. Wali walidina, dan ke atas kedua orang tua kami. Warhamhuma, dan berilah rahmatilah kedua mereka. Kama rabbayana shaghira, seperti mana mereka mengasihi kami semasa kecil dulu.
Kalau dia jadi imam untuk ramai ada jamak. Kan Arabnya jamak. Jangan untuk seorang je. Yang Allah maghfirli dzunubi wal walidayya. Itu untuk dia seorang je, kita pun amin. Dia seorang dapat. Kita pun amin, amin, amin. Macam-macam kunut juga dah kita belajar dah macam kunut. Boleh Allah mahdini fiman hadai. Kalau untuk imam, boleh tak? Tak boleh. Itu untuk dia seorang je. Kalau dia jadi imam apa? Allahumma hdina fiman hadai. Wa afina fiman afai. Wa tawallana fiman tawalla. Nah ya. Jangan ni tak betul. Kena belajar lah sikit-sikit ya. Sebab itu jangan beli buku doa tu terus baca dan amalkan. Rujuk dulu pada ustaz-ustaz. Yang mana boleh diikut, yang mana boleh kita kena pindah. Yang apa kena jamakkan ya. Itu mahabbah ya, kasihkan Allah Taala. Ya. Jadi orang kasihkan Allah Taala tu dia ikut cara Islam. Apa saja ikut cara Islam. Kerana Islam itu satu agama yang lengkap. Ya, lengkap ke tak Islam ni? One more time, Islam ni lengkap ke tak? Apa yang tak ada dalam Islam? Apa yang tak ada? Cakap apa? Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar hal ada terkandung dalam ajaran Islam. Ya ke tak? Apa yang paling kecil? Menguap. Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak menguap? Ada ke tak? Siapa tak pernah menguap angkat tangan? Mana? Mana? Saya nak angkat gambar. Mana dia orang? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak menguap? Bila menguap apa nak buat? Apa buat? Mula-mula tutup mulut tu. Tutup mulut tu. Dengan tangan boleh. Dengan buku tu boleh. Dengan selendang boleh. Apa saja nak sebut tangan boleh. Jangan bagi tengangnya aku mulut buaya je. Itu ya. Kerana menguap tu datang dari siapa? Datang dari siapa? Datang dari syaitan. Dapat pahala tu. Bila menguap, dapat pahala. Boleh dah menguap tu berdosa? Menguap tu hukumnya harus. Tapi boleh dah ada berdosa? Boleh. Dia baru lepas makan sampai petang. Colik dengan tempoyak. Lepas tu isap pula cerut. Tahu cerut? Isap pula cerut kat matahari. Itu bila menguap, ngalir mulutnya kepada muka pian. Apa tak? Muka pian. Apa tak? Macam mana rasa pian angkatnya? Pengor baunya. Ketika hukumnya haram. Dia nak pahala sunat tau. Hukumnya harus, tapi bila dilaksanakan dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Dia tak tinggal harus. Itu jadi haram. Kamu dah tutup mulut tu, apa buat? Jampi. Ada tak jampi menguap? Ada. Apa jampi ya? Kalau tak tahu nak diajar. Kalau dah tahu tak payah diajar. Apa jampi menguap? Ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Udahlah tu, itu jampinya. Sampai tak hafal angkat tangan. Itulah jampinya. Kerana dia datang dari syaitan. Sebut betul. Jangan au tu apa? Kucing. A'udzubillah, aku minta lindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Kerana dia datang dari syaitan. Dapat pahala dia. Dapat pahala tak? Itu dah menguap dapat pahala. Itu dah Islam. Hebatnya Islam tau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta lindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Lari syaitan tu. Jari pukit dia, tercerit-cerit dia, terpanjat-panjat cerit tau. Bila sebut itu. Itu menguap pun dapat pahala. Yang kecil-kecil pun dia ajar di Allah. Buang kuku ada tak? Caranya Islam ada nak ngajar kita macam mana nak buang kuku. Kerana Islam itu sudah lengkap. Allah nak kabul Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah.
pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah lengkapkan nikmat aku untuk kamu. Aku dah cukupkan nikmat aku bagi kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Kalau nak buat apa-apa, ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, menguap cara Islam, berkosin cara Islam. Apa saja, makan cara Islam, nikah kahwin cara Islam. Lagi apa? Kenduri kenara cara Islam. Apa saja mesti ikut Islam. Kalau tak, Tuhan tak terima. Tadi dah saya bacakan ayatnya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Nak rugi kena untung. Nak untung ikut cara Islam. Nak rugi tak usah ikut Islam. Sedangkan benda itu orang kafir buat juga. Kita makan, orang kafir makan ke dah? Sekali lagi, kita makan, orang kafir makan ke dah? Tidak makan. Makan juga. Tapi kita makan dapat pahala. Orang kafir makan dapat kenyang je lah, dan tak dapat. Faham ke cakap saya ni? Saya cakap Jepun ke cakap Melayu ni? Kita semayang, orang kafir semayang ke dah? Semayang. Tapi terima Tuhan ke? Macam itu. Orang tu semayang. Semayang juga. Tapi terima Tuhan ke cara dia semayang? Bunyi loceng kerong-kerong ya. Terima Tuhan ke? Tak terima dia Tuhan. Orang Kristian semayang tak? Orang Kristian semayang ke tak? Tengok hari ni hari Khamis. Esok hari Jumaat, lusa Sabtu, tolak rehat. Rehat semayang tak ada mana? Di mana kerana semayang? Di gereja. Ada ke rukuk? Ada ke sujud? Ada ke iktidal? Macam mana dia semayang? Duduk bercampur antara lelaki dan perempuan. Konok dah. Nyanyi. Dia semayang nyanyi tau. Tahu apa lagunya? Nak dengar lagunya? Saya nak nyanyi pagi ni. Macam mana orang Kristian semayang tau? Macam mana nyanyi? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tu tahu. Kalau ada cikgu dengan harus ngajar lagu itu. Tapi saya masa jadi cikgu tu saya ngajar juga. Minta faham. Saya ambil maknanya. Are you sleeping? Apa tu? Kamu tidur ke? Are you sleeping? Kamu tidur ke? Brother John. Apa Brother John? Padri John. Padri John. Bukan Abang John. Brother tu abang atau adik. Tapi ni maksudnya apa? Padri John. Tahu Padri? Padri tu apa? Macam Tok Imam lah. Kalau orang Islam panggil Tok Imam. Kalau orang Kristian panggil apa? Padri. Morning bell is ringing. Apa? Ya Allah, tak sejak kamu putih ke mana? Apa tu ya? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Loceng pagi tu apa? Loceng apa pagi yang pagi bunyi? Gereja lah. Tak pernah dengar gereja punya locengnya? Dekat ini tak ada gereja pun. Yang pergi ke Gopeng tu ada kampung pun ada gereja. Kan jauh pun kampung tengok. Bila rehat tu bunyi. Loceng pagi. Di sini ada? Tak ada. Ayuh kuning ada? Ayuh kuning ada? Yang dekat ini. Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Apa bunyinya? Jangan bunyinya? Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tau. Terima Tuhan ke? Terima Tuhan ke? Tak terima dia Tuhan ya. Begitulah seterusnya. Kita makan dan makan, tapi kita makan dapat pahala. Makan dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Tapi kena ikut adab-adabnya lah. Nak makan tu sebelum makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala dah. Kemudian doa pula tu. Baca doa makan je lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ada orang salah baca. Dia nak baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan.
Terus baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Orang makan tak ada depannya. Jadi baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa tu? Makan tu capai yang dekat ke capai yang jauh? Barang makan yang kita nak capai yang dekat ke yang jauh? Yang dekat dulu, jangan tengok dulu ketiak keluar. Atas makanan tu pula tu. Kemudian dapat pahala tak? Kalau yang dekat tu dapat pahala. Konyah elok. Udah hancur baru telan. Jangan tak makan ya. Konyah dulu. Lagi apa? Banyak pahala makan tu tau. Kemudian kalau di antara yang makan sama kita tu ustaz atau ustazah, mana dulu kan? Ustaz dulu lah, ustazah dulu lah. Begitu juga kalau ada di antara kita yang makan sama tu orang tua, mana dulu kan? Orang tua dulu. Jangan dia dulu ya, orang tua dulu. Kalau ustaz tu tua, lagi lah nak dulu kan? Kalau ustazah tu tua, lagi nak dulu kan? Dapat pahala pula kita. Udah lepas makan apa buat? Sebut apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dapat pahala tu. Banyak kan pahala. Kenyang pun dapat, pahala pun dapat. Kalau orang kafir orang makan, dapat kenyang aje lah. Dapat kenyang aje lah. Begitulah yang lain. Menguap dapat pahala, makan dapat pahala. Boleh dapat pahala tak? Tahu ke siapa tahu nak angkat tangan. Boleh dapat pahala tak? Ya Allah. Boleh ke tak boleh dapat pahala? Boleh, banyak pahala dapat tahu. Yang pertama, sebelum masuk tempat tu, tandas tu, ya, baca doa dulu. Jangan di dalam tu, di luar. Baca doa dulu. Apa doanya? Kalau tak reti yang lain-lain tu, yang tadi yang kita belajar tadi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Baca dulu. Kemudian sebelum masuk tu, tutup kepala dulu. Dengan kain boleh, kain pelekat boleh, dengan tudung boleh, dengan apa boleh, dengan kepiah boleh, dengan sorban boleh. Kalau tak ada apa benda nak tutup, ambil cebok tu, cok balik. Masuk dalam ya. Kemudian itu dapat pahala ke tak? Kemudian masuk kaki kanan ke kaki kiri dalam tanda? Kaki kiri dulu. Dapat pahala lagi. Berapa pahala dah? Doa lagi. Tutup kepala lagi. Masuk kaki kiri. Betul? Masuk dalam tanda tu. Bertenggung tu kuatkan sikit belah kiri ya. Kemudian buka dalam tanah tu, buka aurat tu di tempat yang perlu sahaja. Faham kan? Jangan dari luar lagi dah ambil tolak tu sangkut ke luar tu. Dia boleh je masuk sana. Tahu boleh? Tahu ke boleh? Bukan main boleh apa tu. Itu lain ya. Dari luar dah nampaknya. Jadi dia buka tempat-tempat yang terpenting aja. Kemudian benda yang luar tu peluk-peluk jangan tengok. Makruh. Ada tak benda luar? Tak ada benda luar. Jangan tengok. Jangan beri menengok. Jangan pula bersembang. Kalau ada tanda tu dekat-dekat, bersembang pula dah. Aku mikir mana kepo ke mana melimah. Jangan bersembang. Jangan cakap-cakap. Lagi apa? Udah habis basuh, dah dapat pahala wajib. Basuh najis tu hukumnya apa? Wajib. Dapat pahala wajib. Nampak tu? Padahal aja boleh banyak dapat pahala ya. Kemudian keluar dari tandas kaki mana? Kaki kanan, dapat pahala lagi. Kemudian dah keluar, apa buat? Baca alhamdulillah. Kerana dah lepas hajat. Dapat pahala belakang tu. Sebab kalau kita baca kitab namanya Hidayatul Salikin, kita akan baca di mana? Di Masjid Sungai Lesung tu, Masjid 4 tu. Dalam kitabnya Hidayatul Salikin. Ada adab-adab masuk tanda ada tu ya. Datanglah kalau ada apa? Kalau ada lapang. Kalau tak ada lapang lain cerita ya. Tapi perempuan jangan datang kecuali ada ditemani oleh suaminya atau anak-anaknya. Jangan beria benar jalan kaki dari sini ke masjid tu. No. Pahat dengar ke dekat saya ni.
Ikut isteri pun tak boleh, ikut sana pun tak boleh. Seorang-seorang. Kerana perempuan ni kena jaga keselamatan dirinya ya. Tapi kalau dengan suami boleh tak? Dengan anak-anak boleh tak? Boleh ya. Kalau ramai-ramai dalam satu tentara boleh juga ya, tak apa. Jalan dia selamat jalan, tak apa lagi. Ya. Ada bab adab. Ada lagi apa? Ada apa lagi? Adab mandi ada, macam-macam ada macam-macam dalam itu ya. Nama kitabnya Hidayatus Salikin. Petunjuk bagi mereka-mereka yang mencari keredaan Allah. Itu salikin, orang yang mencari keredaan Allah Taala. Itu lengkapnya Islam tu. Ya, komplitnya Islam tu. Ada tak hiburan dalam Islam? Sekali lagi, ada tak hiburan dalam Islam? Ada. Dapat pahala tak kita berhibur? Pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Tapi ikut cara Islam. Ada tak hiburan cara Islam macam mana? Macam mana hiburan cara Islam? Macam mana? Ya Allah, tak tahu berhibur ke mana? Cara Islam macam mana? Nasyid tu hiburan dari Islam tu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dapat pahala ke tak? Sekali lagi, dapat pahala tak? Ini 4 kalimah ni kata di Nabi, ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Berat bila ditimbang di apa? Mizan tu. Ringan di bibir, apa tu ringan di bibir? Senang nyebutnya. Tak ada pensan nyebut. Ada ke pensan nyebutnya? Subhanallah walhamdulillah. Pensan ada? Senang nyebutnya. Tapi besok bila ditimbang tu, berat pahalanya. Ndak ke tanah. Jadi hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Itu hebatnya Islam. Kalau lain dia berhibur juga dapat hiburan lah. Tapi lain daripada cara Islam dapat tak? Dapat pahala kan? Ya hojang kali kahir dapat pahala kan? Dapat pahala ke perempuan? Tuan-tuan dapat pahala kan? Tak dapat pahala kan? Kel Mary, sati hai Mary, hati apa dia? Entah, saya pun tak tahu. Dapat pahala ke? Tak dapat. Hiburan dapatlah. Tapi kalau cara Islam, pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Dalam Islam banyak hiburan. Selawat ada hiburan, Wabana ada hiburan, Marhaban ada hiburan. Dapat pahala tu. Kita puji Nabi. Walaupun tak ikut tajwid, tak apa. Hiburan yang Islam. Kalau dia cara hiburan, tak apa. Tak salah. Tak ada dosa ya. Jadi itu semua ikut Islam. Bila kita semua ikut Islam, itu tanda kita kasihkan Allah Ta'ala. Tajuk kita sendiri apa? Mahabbah, kasihkan Allah Ta'ala. Semua ikut Islam. Orang ikut Islam, mamam ikut Islam, bergaul, nikah, kahwin ikut Islam. Lagi apa? Dengan ibu bapa ikut cara Islam, dengan suami ikut cara Islam, dengan isteri ikut cara Islam. Apa saja, whatever you do, must be in accordance with the teachings of Islam. Apa saja kamu buat, mesti ikut cara Islam. Ya. Itu tanda kasihkan Allah tu. Bila dikasihkan Tuhan, Allah pun kasih juga kan dia. Ya? Dia kasihkan Allah, Allah kasihkan dia. Bila Allah kasihkan dia, apa? Bila Allah kasihkan dia, apa berlaku pada diri dia? Segala-galanya dalam pemeliharaan Allah. Ya. Apa saja Allah pelihara. Matanya Allah pelihara daripada dosa, telinganya Allah pelihara daripada dosa, lidahnya Allah pelihara daripada dosa. Ini janji Allah dalam hadis kursi. Apabila aku kasihkannya, maka penglihatannya adalah penglihatanku, kata Allah. Macam aku lihat. Pendengarannya adalah pendengaranku, macam aku dengar. Perkataannya adalah, lidahnya adalah perkataan dari aku. Apanya? Dia pimpin lidah kita. Kalau orang dah dipimpin Allah lidahnya, boleh ke ngumpat lagi? Boleh ke mencarut lagi? Boleh ke berdusta lagi? Boleh ke mengadu domba lagi? Kerana Allah dah pimpin lidahnya. Itu tanda Allah dah kasih kan ya. Dan kakinya berjalan di tempat yang akulah perjalanannya. Kaki dia berjalan itu adalah perjalanan aku, kata Allah. Artinya Allah pimpin kaki kita.
Kalau Allah pimpin kaki kita, hendak ke berjalan kaki nengok apa? Nengok konsert rock, nak ke? Kaki dah Allah pimpin. Ada ke dia pimpin kaki kita nengok konsert rock? Nengok pesta gitar ada. Nengok muzik, dang. Gitar tu ada. Kerana Allah dah pelihara kaki. Itu dah. Jadi sebab itu kita nak cari kasih Allah Ta'ala. Nak cari kasih Allah Ta'ala, kita kena kasih dulu kan Allah Ta'ala. Nak cari kasih Allah Ta'ala, buat segala yang disuruh. Lagi, tinggalkan segala yang dilarang. Mana yang Allah suruh buat, mana yang Allah larang, tinggalkan. Jangan buat. Itu yang ke-8 ya. Habislah. Yang ke-9 nanti kita akan baca redha dengan qada Allah itu. Kalau ada masa kita sambung lah ya. Bulan depan lah. Tapi bulan depan puasa. Tak tahu lah puasa nak ngaji ke tak. Itu pulang kepada tuan-tuan ya. Kalau nak ngaji saya datang. Kalau tidak. Tak payah kabur kejap ni. Ya. Kena kabur lah. You no call, I no come. You got call, I got come. Itu dia. Ya. Tapi tak ada minum ya. Bulan depan bulan Ramadan ada minum dah. Ada ayat dah ni. Jangan letak ayat ni ya. Okey, sekian dulu pembacaan kita pagi ni. Ada soalan? Sekali. Ada soalan? 2 kali. Ada soalan? 3 kali. Ada, silakan. Dah 3 kali pun ada. Ustaz ni pekak ke tak pekak? Jadi cakap dia bagi dia dengar. Tak kuat tak apa. Bukan nangkin ya, nangkin tak boleh. Ustaz, tak boleh ya. Apa dia? Kita tak balas. Dalam hati. Berdosa hati lah. Maafkan dia. Redha dengan dia. Orang tua memanglah kerjanya meletih. Ya. Orang tua memang apa itu? Mana orang tua yang tak meletih? Ini orang tua ni tau. Meletih tak? Meletih tak? Meletih. Jadi kena redha lah dengan ibu bapa. Ingat, aku jadi di dunia ni kerana apa? Kerana ada mak kita. Kerana ada bapa kita. Itu ingat tu. Ya. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa hati tu minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya. Itu sebab selalu minta ampun dengan mak. Hari-hari minta maaf dengan mak. Nak tidur tu, ampun mak ya. Kalau duduk sama lah. Kalau tak sama tu, dosa hati lah tu. Itu dua-dua hati pun berdosa, suara pun berdosa. Lebih lagi kalau nampur pada tu, udah apa? Hati berdosa, suara berdosa, tangan pun berdosa. Ya. Jadi jangan membantah. Ya. Maafkan dia. Kerana itu memang perangai orang tua. Mana orang tua tak beletih? Mana orang tua? Tak ada orang tua pun. Yang tua benar dah. Yang 79 orang saya dah ada. Beletih belakang. Ini dah dekat-dekat nak belecor ni ya. Walaupun belum tua benar. Memang itu perangai. Ada satu orang dah cerita. Ya, dia bela dia anak tu betul-betul apa? Elok-elok lah makan minum semua je. Tapi ya Allah, bila ada orang datang tahu apa khabarnya? Demi ni bukan bagi demi aku makan gitu tahu. Nipu ke tak tu? Nipu dia tu. Tapi terpaksa redha oleh anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anak itu redha dengan dia. Dia memang orang tua apa itu. Okey. Jadi, ya sila.
Kalau kita dah makan dulu, jangan biarkan orang tua itu mongkuk seorang di dapur. Temankan dia. Asing kan boleh. Tapi masih dia nak makan tu temankan. Duduk sama dengan dia. Ada kebenaran dia dah. Nak keluar tu ada kebenaran dia dah. Kalau ada, okey, tak apa. Tak payahlah dia asyik apa kan. Tak payahlah dekat dengan dia. Tapi nak ada kebenaran dia. Keluar dia rumah dia mesti izinkan. Jangan saja sudah dah hilang je. Mana mak kau mentok kan. Jangan ya. Mesti dengan izin suami. Kalau tak ngapai kahwin tu. Nakkan suami tapi peraturan tak nak ikut. Suami pun isteri dia. Dengan isteri dia tanggungjawab semuanya. Okey, lagi? Jadi kalau izin suami tak apa. Kalau tak boleh. Jangan keluar. Dilaknat di malaikat tau. Kalau suami belum izin dia, suami tak ada rumah, dia keluar saja gitu. Dilaknat di malaikat sampai dia balik. Terakhir kamu kata malaikat. Tak ke tak? One more time. Tak ke tak? Atas? Jangan buat. Itu dah pesan tak apa. Ada kebenaran namanya. Ini seluruh dah hilang aja. Ada kebenaran tak apa. Okey, ada nak balas? Ada nak balas? Tak ada ya. Isteri ni mantai suami aja. Tak nak balas? Okey, lagi? Sekian dulu. Habis ya? Sekian dulu perjumpaan kita pada pagi ini. Satu je tajuknya, mahabbah. Apa nama tajuknya? Sebut mahabbah. Sekali lagi, mahabbah. Cakap Melajunya? Kasih akan Allah Ta'ala ya. Alright, sekian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dah sedang lebih. Li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.